من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan kes yang pernah saya kendalikan dahulu, lebih kurang dalam tahun 2008, iaitu kes Fatimah Tan melawan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, yang merupakan satu kes berkenaan dengan pengisytiharan status sama ada masih Islam ataupun tidak. Jadi apa yang berlaku ialah masih ramai ataupun masih ada di kalangan kita yang mungkin tidak faham atau mendapat maklumat yang tidak tepat berkenaan dengan kes ini. Justru itu ada banyak pihak, ada ramai kenalan dan individu-individu tertentu yang meminta saya dan sahabat-sahabat untuk membuat satu kuliah khas bagi memberi penjelasan berkenaan dengan isu ini. Sama ada isu ini melibatkan satu perbuatan kita membela orang yang ingin keluar Islam ataupun orang yang murtad, sedangkan kita mengetahui bahawa murtad itu adalah satu dosa besar dalam agama Islam, ataupun ianya melibatkan tentang kewajipan kita sebagai orang Islam untuk mengkafirkan orang yang kafir ataupun mengkafirkan orang yang bukan Islam ataupun yang akidahnya ataupun syariatnya tidak mengikut sebagaimana yang diajarkan oleh agama kepada kita semua. Maka pada malam ini sidang hadirin mukminin, apa yang penting ialah kita melihat perspektif ini mengikut enactment ataupun undang-undang yang terlibat, supaya kita dapat satu gambaran yang jelas berkenaan dengan kes ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau mengikut dalam undang-undang negara kita ini, apa yang ada ialah contohnya enactment pentadbiran agama Islam Negeri 9 tahun 2003 dia boleh dianggap sebagai satu enactment berkenaan dengan kes ini yang paling lengkap kalau hendak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Setengah negeri dia ada, tapi tidak selengkap dan tidak sebaik enactment yang ada di Negeri 9. Contohnya di Negeri 9, Section 119 enactment pentadbiran agama Islam Negeri 9 tahun 2003 kurungan 1, dia sebut seseorang Islam tidak boleh keluar daripada agama Islam atau disifatkan telah meninggalkan agama Islam sebagai agamanya, melainkan jika dan sehingga dia memperolehi suatu pengisytiharan, declaration, bagi maksud itu daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Ini yang pertama. Maksudnya ialah untuk menentukan kedudukan seseorang itu, sama ada dia masih berada dalam Islam ataupun dia telah terkeluar daripada Islam ataupun Islamnya telah terbatal. Maka pihak berkuasa yang diberi hak ataupun diberikan authority untuk membuat pengisytiharan itu adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Baik, apabila kita bercakap tentang Mahkamah Tinggi Syariah, maka sudah tentu setiap mahkamah dia ada hakim, dia ada hakim, dan setiap mahkamah ada pegawai-pegawainya dan ada kaki tangannya, dan selain daripada itu mahkamah juga dibantu oleh peguam yang dipanggil sebagai peguam syar'i. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mahkamah boleh ataupun mahkamah dapat menjalankan perbicaraan ataupun pendengaran sebuah kes itu apabila ianya berjalan dengan baik dan lancar. Saya sebut satu contoh
bagaimana hakim-hakim sekarang ini lebih suka jikalau pihak-pihak yang terlibat dalam kes menyediakan affidavit keterangan. Maksudnya ialah apabila saksi memberikan keterangan, plaintiff ataupun pemohon memberikan keterangan, mereka lebih suka jikalau keterangan itu telah pun siap dalam bentuk in writing, dalam bentuk bertulis. Jadi siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan affidavit keterangan ini? Jadi sudah tentulah peguam. Jadi peguam ni adalah antara yang kita sebut sebagai sahabat mahkamah yang mempermudahkan kerja hakim, yang mempermudahkan perjalanan mahkamah supaya hakim itu boleh fokus kepada kerjanya yang lebih utama. Sebab kalau hakim nak kena tulis semua benda dan sebagainya, maka ini menjadi satu beban kepada hakim. Jadi apabila sesuatu kes itu boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, maka apalah salahnya bagi seorang peguam untuk membantu mahkamah supaya perjalanan kes itu berjalan dengan baik dan mengikut enactment ataupun undang-undang yang berkuat kuasa, termasuk mengikut hukum syarak. Jadi ini yang kita kena faham yang di peringkat awal. Kemudian yang keduanya, di Negeri Sembilan juga dia menyebut tentang suatu permohonan bagi pengisytiharan ini hendaklah dibuat secara ex parte. Ex parte ini maknanya sebelah pihak lah, kepada hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam mahkamah terbuka, mana semua orang boleh tengok, oleh orang yang berhasrat untuk meninggalkan agama Islam sebagai agamanya. Jadi apabila ada seseorang yang merasakan bahawa dia bukan lagi Islam ataupun dia ingin meninggalkan Islam, maka dia perlu berurusan dengan Mahkamah Tinggi Syariah, dan dia ada satu format ataupun satu standard yang tertentu, tata cara prosedur yang tertentu, dan di Negeri Sembilan ditetapkan secara ex parte, mana sebelah pihak mereka pergi ke mahkamah dan membuat permohonan tersebut, dan dalam permohonan itu hendaklah menyatakan alasan-alasan kan kenapa dia nak tinggalkan Islam sebagai agamanya, dan dia kena buat affidavit. Jadi semua dokumen ini, notis permohonan sama ada secara ex parte, inter parte dan sebagainya, termasuk dengan affidavit sokongan dan juga untuk menyediakan affidavit keterangan, ini dilakukan oleh seorang peguam dengan kaki tangan peguam tersebut. Jadi dia membantu hakim syar'i, dia membantu mahkamah untuk melaksanakan tugas mereka sebagai hakim, sebagai pegawai mahkamah dan sebagainya. Baik, kemudian selain daripada itu, apabila Mahkamah Tinggi Syariah menerima permohonan ini, apa yang Mahkamah Tinggi Syariah perlu lakukan? Maka mengikut enactment di Negeri Sembilan dinyatakan bahawa yang pertamanya ialah menasihati orang itu supaya bertaubat, dan jikalau hakim berpuas hati orang itu telah bertaubat mengikut hukum syarak, hendaklah merekodkan taubat orang itu. Ini prosedur dia. Dia bukan kata bila orang tu pergi ke mahkamah, terus mahkamah ijtihad dia bukan Islam. Tak. Dia ada langkah-langkah dia. Dia ada step dia. Dan setiap step itu, langkah itu, Mahkamah Tinggi Syariah mesti mengikut Al-Quran, mesti mengikut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mesti mengikut perakuan fuqaha, mesti mengikut ijtihad ulama yang diakui sebagai muktabar. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah tidak sewenang-wenangnya mengisytiharkan seseorang itu sebagai bukan Islam. Sebab itu dalam kes yang saya kendalikan, dalam kes Fatimah Tan sebagai contoh, bukan mudah untuk mahkamah membuat keputusan. Dia ada langkah-langkah, peringkat-peringkat tertentu yang perlu dilakukan oleh hakim tersebut. Malah kalau kita lihat dalam kes tahun 2008 itu, Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang telah membuat keputusan bahawa Fatimah Tan bukan lagi orang Islam. Bukan setakat hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Malah kalau kita lihat kemudian selepas itu Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang membuat rayuan ke peringkat Mahkamah Rayuan Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah melibatkan 3 orang hakim. 3 orang hakim. Dia ada 3 panel. Jadi 3 orang hakim ini di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah diketuai oleh Ketua Hakim Syar'i, yang mana dia adalah kita boleh anggap sebagai
paling besar lah, kita boleh anggap sebagai nombor satu lah dalam Malaysia, walaupun tak tepat sebenarnya untuk saya guna istilah nombor satu itu, sebab kita di Malaysia ni pentadbiran agama, undang-undang syariah dan sebagainya, dia berada dalam bidang kuasa negeri. Tetapi dari segi pentadbiran itu, JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini, di Putrajaya tu seringkali dianggap sebagai nombor satu lah di Malaysia ini. Jadi itu adalah panel hakim yang mendengar kes itu. Dia bukan hakim mahkamah rendah, dia bukan hakim mahkamah tinggi syariah, tapi mahkamah rayuan syariah, dan ada 3 orang di peringkat itu. Malah di peringkat mahkamah rayuan syariah juga mereka membuat keputusan bahawa anak guam saya bukan seorang Islam. Jadi jikalaulah hakim berjumlah 4 orang hakim yang merupakan pakar dalam bidang masing-masing dengan autoriti yang diberikan kepada mereka, kenapa tiba-tiba peguam pula yang disalahkan dan dianggap sebagai membela orang murtad? Jadi ini yang kita perlu faham apa yang berlaku sebenarnya, dan jangan kita secara sewenang-wenangnya ataupun secara sembrono membuat tuduhan secara melulu tanpa kita melihat fakta sebenar kes, perjalanan kes, bagaimana latar belakang dan seumpamanya. Baik, kalau kita lihat dalam kes ini sebagai contoh, kita ambil enactment di Negeri Sembilan, dinyatakan bahawa jikalau orang itu dia enggan bertaubat, katalah orang yang ingin membuat permohonan untuk keluar Islam, atau dia kata dia bukan lagi orang Islam, ataupun dia nak kata bahawa dia mengucap 2 kalimah syahadah tu tidak sah, sebagaimana kes Fatimah Tan yang saya kendalikan, dia kata dia mengucap 2 kalimah syahadah secara lara, kan. Jadi apa yang patut dia buat? Maka di peringkat ini, jikalau orang itu enggan bertaubat, maka mahkamah sebelum membuat apa-apa perintah terhadap orang itu, mahkamah hendaklah menangguhkan pendengaran permohonan itu untuk tempoh 90 hari, dan pada masa yang sama menghendaki pemohon untuk menjalani sesi runding cara dan bimbingan bagi maksud menasihati pemohon untuk menimbang semula agama Islam sebagai agamanya. Jadi itu step dia. Jadi mahkamah syariah akan perintahkan kepada pihak yang terlibat untuk melalui satu sesi selama 90 hari. Jadi kita tak sewenang-wenangnya membuat sesuatu perintah. Mahkamah tak sewenang-wenangnya, dan lawyer pun tak ada kuasa pun untuk mengeluarkan perintah. Jadi lawyer hanya boleh kemukakan kepada mahkamah supaya mahkamah membuat pertimbangan. Jadi dalam tempoh 90 hari itu, maka pihak yang terlibat perlu melalui sesi runding cara dan bimbingan daripada pihak berkuasa, supaya kalau boleh, kalau masih ada ruang, masih ada peluang, tolonglah timbang semula agama Islam ini sebagai agamanya. Jadi itu yang berlaku dalam mahkamah. Baik, kemudian peringkat seterusnya ialah jikalau pada bila-bila masa orang yang dikendaki menjalani sesi runding cara itu dia telah bertaubat, maka pegawai yang terlibat akan menyediakan satu laporan secepat mungkin, dan laporan itu dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk menyatakan bahawa akidah orang ini dapat diselamatkan. Itu yang kita perlu tahu, kan. Jadi kalau ada peluang itu dan peluang itu diperolehi, maka pegawai yang terlibat dikehendaki oleh enactment untuk menyerahkan laporan itu, menyediakan laporan itu secepat mungkin dan memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Baik, jikalau hakim berpuas hati bahawa orang yang dikemukakan di hadapannya itu telah bertaubat mengikut hukum syarak, maka hakim hendaklah merekodkan taubat itu. Dia akan rekodkan taubat itu. Tapi andaiannya apabila pihak yang terlibat masih lagi tidak mahu bertaubat, walaupun selepas tempoh 90 hari, 90 hari ini maksudnya 3 bulan lah, kan. Maka dia masih lagi tak mau bertaubat, maka pegawai yang terlibat hendaklah menyediakan satu laporan dan membawa orang itu ke Mahkamah Tinggi Syariah. Maka mahkamah sekali lagi boleh tangguh lagi untuk melihat kalau masih ada peluang. Jadi saya ringkaskan prosedur ini ialah bahawa andainya didapati bahawa tidak ada ruang dah, dan peluang pun tak ada dah bagi nasihat, dah bagi bimbingan, dah bagi pelajaran, tapi masih belum ada ruang untuk pihak yang terlibat itu untuk berada dalam agama Islam, maka mahkamah diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat keputusan bagi mengisytiharkan orang yang terlibat itu sebagai bukan lagi orang Islam.
Boleh, mahkamah ada kuasa untuk mengisytiharkan orang itu sebagai bukan lagi orang Islam. Yalah, takkan kita nak isytihar orang itu masih lagi Islam, dia menyembah berhala, kan, dia menyembah tikong, dia menyembah yimniau, kan, dia satu orang yang sembahyang ikut cara agama Buddha, ikut cara agama Hindu, ikut cara agama Kristian. Orang Islam tidak boleh menerima orang yang beribadat dengan cara agama lain dan mengatakan orang itu masih Islam. Tak boleh. Maka pihak yang diberi kuasa untuk membuat pengisytiharan itu ialah Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi selepas membuat pertimbangan-pertimbangan fakta yang terlibat. Baik. Dan pada masa yang sama, tidak mudah bagi mahkamah untuk membuat perintah. Dia bukan kata terhenti satu poin itu sahaja. Malah apabila mahkamah hendak mengisytiharkan bahawa orang itu bukan lagi orang Islam, maka antara perintah lain yang mahkamah perlu keluarkan perintah, termasuk melihat jikalau pihak yang terlibat masih ada dalam perkahwinan dengan mana-mana orang Islam, maka mahkamah perlu membuat keputusan untuk membubarkan pernikahan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada mengisytiharkan berkenaan dengan status perkahwinan orang yang bukan lagi orang Islam ini, yang keduanya ialah berkenaan dengan harta sepencarian. Apakah wujud harta sepencarian di antara pasangan yang terlibat? Jadi mahkamah perlu lihat. Kemudian yang ketiganya berkenaan dengan hak perwalian. Seorang bapa sebagai contoh yang bukan Islam, dia tidak boleh mewalikan anaknya yang beragama Islam, kan? Ataupun seorang bapa yang beragama Islam, dia tidak boleh mewalikan anaknya yang bukan beragama Islam. Sebab itu penting mahkamah membuat keputusan berkenaan dengan status agama. Kita bukan nak bela orang murtad, kita bukan nak bela orang yang keluar Islam, kita bukan nak bela orang yang menyembah berhala dan sebagainya, tetapi tugas mahkamah, tugas pihak berkuasa ialah memastikan pihak yang terlibat itu mereka diputuskan keadaan mereka berdasarkan kepada agama sebenar. Apa guna kita memegang satu IC, satu kad pengenalan yang menunjukkan kita beragama Islam? Apa guna kita ada certificate of conversion ataupun sijil pemelukan Islam dan seumpamanya, sedangkan sebenarnya orang yang ada sijil itu ataupun orang yang pegang IC itu dia bukan beragama Islam. Jadi kita kena memperbetulkan keadaan ini. Kita tidak boleh biarkan orang yang bukan beragama Islam tapi memegang dokumen yang menunjukkan bahawa dia Islam. Nanti saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kenapa wajib kita mengisytiharkan orang bukan Islam sebagai bukan Islam. Kemudian yang keempatnya ialah harta pusaka. Kan, apabila dia meninggal dunia, maka itu akan melibatkan law of succession, akan melibatkan harta pusaka, harta yang dia tinggalkan perlu diwariskan, dibahagi kepada siapa. Jadi kerana itu perlu ditentukan agama seseorang. Kemudian kalau mereka ada anak, ia melibatkan child custody, melibatkan hadanah, kan, hak penjagaan anak. Jadi ini antara contoh-contoh kenapa pihak berkuasa memberikan kuasa itu kepada Mahkamah Tinggi Syariah supaya Mahkamah Tinggi Syariah membuat keputusan tentang kedudukan sebenar seseorang itu, sama ada dia masih lagi beragama Islam ataupun dia bukan lagi beragama Islam. Saya ambil satu contoh, satu kes yang berlaku di negeri Perak. Satu kes yang benar-benar berlaku di negeri Perak. Yang mana satu family ini, mereka ni dalam dokumen mereka tertulis mereka ni orang Islam. Tertulis mereka beragama Islam. Tapi penduduk kampung di tempat itu mengetahui bahawa mereka bukan Islam. Malah jikalau ada orang luar yang ingin mendapatkan rawatan dengan cara sami siam, kan, dengan cara orang-orang siam, maka orang-orang luar dia akan pergi ke rumah orang ni untuk mendapatkan rawatan dengan cara rawatan style kita kata bomoh siam. Jadi penduduk sekitar tahu bahawa mereka ni bomoh siam, keluarga mereka ni bukan orang Islam. Tapi dokumen itu adalah dokumen yang menunjukkan bahawa mereka beragama Islam. Maka apa yang berlaku? Penduduk kampung tak tahu apa-apa. Penduduk kampung tahu mereka ni bukan Islam. Mereka ni bomoh siam. Mereka tak sangka bahawa family yang terlibat adalah beragama Islam.
Sehinggalah apabila meninggal dunia, Bom Siam tadi meninggal dunia, maka apa yang berlaku ketika proses pengkebumian, dilihat dokumen yang ada kepada Bom Siam itu menunjukkan dia beragama Islam. Maka pihak berkuasa telah mengambil jenazah itu, mayat itu, dan hendak mengebumikan mayat itu mengikut cara orang Islam. Jadi ini contoh bagaimana kekeliruan berlaku, kerana kita tak boleh kebumikan orang itu berdasarkan kepada maklumat kita seorang. Mesti ada dokumen, tetapi dokumen menunjukkan bahawa dia beragama Islam, sedangkan penduduk kampung semua mengetahui dia bukan beragama Islam. Jadi apa yang berlaku di luar pada realiti bertentangan dengan dokumen yang dimiliki oleh Bom Siam tadi, IC dia dan sebagainya. Maka ini menyebabkan perbalahan, dan kita tahulah seringkali berlaku dalam masyarakat kita perbalahan antara jabatan agama dengan keluarga si mati, kerana keluarga si mati mengetahui bahawa family dia adalah family yang bukan beragama Islam, tapi mereka tidak mengetahui bahawa dokumen yang dimiliki oleh ahli keluarga mereka menunjukkan bahawa beragama Islam. Maka menyebabkan berlaku perbalahan, menyebabkan berlaku sumpah serana, menyebabkan imej yang buruk kepada jabatan agama Islam, sedangkan jabatan agama Islam hanya melaksanakan tugas dia kerana dokumen menunjukkan bahawa orang itu beragama Islam. Jadi ini contoh kekecohan yang pernah berlaku, yang saya bagi satu contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa ini antara masalah yang timbul apabila dokumen tidak menunjukkan status agama sebenar seseorang, dan kita perlu memperbetulkan dokumen itu supaya menunjukkan identiti sebenar seorang itu, agama dia adakah benar-benar beragama Islam ataupun tidak. Baik. Kemudian kita lihat arahan amalan, kan? Arahan amalan yang dikeluarkan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai contoh, dinyatakan bahawa hendaklah antara perkara yang ditetapkan dalam SOP ini ialah bagaimana ada tempoh-tempoh tertentu yang perlu dipatuhi. Sebagai contoh, apabila mereka perlu ataupun pihak yang terlibat perlu mengikuti sesi penilaian status agama, ditetapkan pada tempoh 90 hari sesi penilaian status agama. Jadi itu antara SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi siapa yang bertanggungjawab ataupun yang mampu untuk memastikan segala tata cara ini, prosedur ini dipatuhi? Kita perlu tahu bahawa penjenayah sekalipun mereka ada hak mereka. Seseorang yang dituduh membunuh sebagai contoh, ataupun seseorang yang dituduh melakukan kesalahan yang melibatkan dadah, ataupun kes rompakan, kes kecurian dan sebagainya, mereka tetap ada hak mereka di sisi undang-undang. Maka siapakah yang bertanggungjawab, yang mempunyai kemahiran, mempunyai ilmu untuk memastikan bahawa si tertuduh, orang yang dituduh itu dilindungi hak dia sewaktu perbicaraan di mahkamah, sewaktu dia kena tangkap, sewaktu dia kena charge di mahkamah, sewaktu proses ikat jamin, sewaktu perbicaraan, dan sehinggalah kepada penghujahan dan sebagainya. Maka inilah kerja peguam. Jadi ada tidak adil jikalau kita secara sembrono mengatakan bahawa peguam kes rogol dia kira bersubahat dengan jenayah rogol. Tak bolehlah macam tu, kan? Peguam kes bunuh dikira membela orang yang melakukan jenayah membunuh. Tidak adil, kan? Peguam yang mengendalikan kes menentukan status agama dianggap sebagai membela orang murtad. Ini tidak adil. Tuduhan seperti itu tidak adil dan tidak betul. Jadi kalau kita lihat dalam agama kita, sebagai contoh yang saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah dalam kitab Nawaqidul Islam dinyatakan tentang pembatalan keislaman yang ketiga, kan? Ada senarai apa perbuatan yang boleh menyebabkan terbatalnya Islam seseorang. Dalam kitab Nawaqidul Islam dinyatakan perkara yang boleh membatalkan Islam seseorang ialah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka hukumnya kafir. Maksud dia ialah
Jikalau seseorang, kita sebagai contoh, kita lihat satu orang tu dia memang menyembah berhala. Kita lihat satu orang tu mengamalkan perkara-perkara yang syirik. Dan kita ada bukti yang kukuh. Kan? Kita ada bukti yang kukuh. Tapi kita masih menganggap orang ni sebagai orang Islam. Maka dalam Nawaqidul Islam dinyatakan bahawa sesiapa yang tidak mengkafirkan orang yang jelas musyrik ataupun jelas kekafiran dia, maka dia menjadi kafir. Tapi kita sebagai orang-orang awam tidak boleh terburu-buru mengkafirkan orang. Kita biarkan pihak berkuasa membuat keputusan, sama ada jawatan kuasa fatwa, mufti negeri yang terlibat ataupun mahkamah syariah yang diberi kuasa untuk membuat keputusan sama ada seseorang tu kafir ataupun tidak. Jadi inilah proses yang berlaku. Jadi mahkamah telah menjalankan tugasnya untuk menentukan agama seseorang, dan dalam kes ini mahkamah telah membuat keputusan orang tu sebagai bukan Islam. Maka kenapa kita begitu marah dan kita menganggap ini sebagai memberi peluang kepada orang tu untuk keluar Islam, sedangkan dalam kaedah yang ditetapkan menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu menghukum kafir bagi seseorang yang jelas akan kekafiran dia. Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Bukan kata kita suka-suka mengkafirkan orang, tetapi ia adalah kewajipan kita. Kalau dia Islam, kita wajib kata dia Islam. Kalau dia kafir, kita wajib kata dia kafir. Kita memanglah sebagai orang Islam, kita kalau boleh kita nak semua manusia ni beragama Islam. Kalau boleh. Kalau saya diberi pilihan dan kalau saya diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan orang ni semua Islam, tentu saya akan menjadikan semua orang tu Islam. Tetapi sudah tentu mustahil bagi saya untuk mengislamkan semua manusia. Hatta Nabi kita yang mulia pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat mengislamkan Abu Talib, sedangkan Abu Talib adalah bapa saudara Nabi yang sangat Nabi kasihi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, man ahbabta, yang kamu sayang, yang kamu kasih. Nabi sendiri tak boleh bagi hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sahajalah yang boleh memberi hidayah. Allah Ta'ala yang ada kuasa, yang ada kata pemutus siapakah yang diberi hidayah ataupun tidak. Jadi kita tak ada kuasa, kita tidak diberikan kata pemutus. Tapi kalau boleh, memang kita nak ramai orang masuk Islam. Kalau boleh kita mahu semua orang masuk Islam, tapi apakan daya kita tidak memiliki kuasa itu. Berkata Qadhi Iyad, apa kata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala? Qadhi Iyad kata, oleh kerana itu kita mengkafirkan semua orang yang beragama selain agama Islam. Jadi siapa-siapa yang beragama selain daripada agama Islam, kita wajib mengkafirkan mereka. Kita tak boleh kata dia Islam, sedangkan ibadat dia bukan ibadat orang Islam, akidah dia, kepercayaan dia bukan akidah dan kepercayaan orang Islam, maka kita tak boleh kata dia Islam. Macam kes yang saya kendalikan itu, yang mana nama dia Fatimah Tan, dia walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi syahadah yang diucapkan itu lara. Kan? Macam mana kita nak tahu lara, sia-sia, tidak ada nilai? Kerana apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia convert, ataupun kalau ikut istilah sekarang ni, dia revert. Kan? Dia masuk Islam, dia peluk Islam. Hari yang sama dia peluk Islam, hari yang sama dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia balik rumah dia pergi sembah berhala dia macam biasa. Yang berhala tokong, tikong, yimniau semua tu, yang hari-hari dia sembah, selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia balik ke rumah dia tetap kekal sembahyang sebagaimana dia sembahyang sebelum ini kepada tikong, yimniau dan sebagainya. Maka dalam interview, bila kita temu duga klien kita ini, kita tanya, kan, kenapa kamu mengucap 2 kalimah syahadah di pejabat agama, tapi kemudian balik ke rumah kamu masih lagi sembahyang mengikut cara sembahyang lama? Maka dia mengatakan bahawa dia tak pernah percaya kepada Islam. Jadi saya kata, kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata dia mengucap 2 kalimah syahadah sekadar untuk membolehkan dia berkahwin dengan suami dia dari Iran itu. Jadi ini yang menjadi antara the crux of the case.
kan, menjadi intipati yang paling penting dalam kes itu, dan sehingga kan mahkamah bersetuju. Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang dan Mahkamah Rayuan Syariah juga bersetuju dengan hujah saya yang mengatakan bahawa proses pemelukan Islam itu dan syahadah yang diucapkan itu tidak sah, kerana tidak ada ilmu dan tidak ada kefahaman dan tidak ada keyakinan. Dia tak percaya kepada apa yang dia ucapkan. Kalau saya boleh sebut pengalaman saya di Kelantan sebagai contoh, bagaimana contoh ucapan syahadah yang lara, kan, contoh ucapan syahadah yang lara yang tidak menyebabkan seseorang itu sah Islam dia tak dikira sebagai seorang Islam. Saya pernah tayar kereta saya, dia haus, dah botak, maka saya perlu tukar tayar tersebut. Masa tu hari raya, saya masih ingat, saya pergi berjumpa dengan toke tu dekat dengan rumah saya di Pondok Pasir Tumbuh tu. Ada satu bengkel, satu workshop milik satu toke bangsa Cina, orang Cina Kelantan lah. Orang Cina Kelantan, dia bercakap dialek Kelantan. Jadi saya tanya dia, satu tayar tu harga dia berapa? Dia sebutlah 200 lebih, saya dah lupa dah, dalam 200 lebih. Jadi bila dua tayar, sepasang tayar tu 400 lebih. Jadi saya cakap kepada toke tersebut, saya kata mahal ni, 200 lebih, boleh bagi kurang sikit tak? Biasalah kita bila kita beli barang ni, mana yang boleh bargain tu kita nak bargain. Jadi saya tanya dia, boleh bagi kurang sikit tak harga tu? Jadi toke Cina ni yang bengkel dia, workshop, daripada tiang workshop dia tu ada tokong dia, kan, ada tokong yang rumah tempat dia semayang, yang dia dengar asap dia semua pagi-pagi tu. Kita tahulah dia bukan orang Islam. Jadi bila dia dengar saya kata harga tayar 200 lebih tu mahal, dia pun kata la ilaha illallah. Dia kata murah dah ni, dia kata, kan, murah dah ni. Jadi dia toke tu dia bukan Islam, dia Buddha ataupun dia ni agama orang Cina, kan, dia semayang, dia ada tokong dia. Tapi sebab style orang Kelantan, walaupun dia Cina, dia dah biasa sebut la ilaha illallah. Jadi bila saya kata tayar dia tu mahal, dia kata la ilaha illallah, murah dah ni, dia kata. Jadi cuba sahabat-sahabat fikir, takkanlah bila satu orang Cina, sama ada dia beragama Buddha ataupun dia agama apa sekalipun, kalau dia sebut la ilaha illallah macam tu, adakah sah Islam dia? Adakah dia dikira sebagai memeluk Islam? Jawapannya, dia tak dikira sebagai memeluk Islam. Sebab apa? Sebab ucapan la ilaha illallah itu lara. Dia tidak disertai dengan ilmu, dia tak disertai dengan kefahaman, dan tidak disertai dengan kepercayaan untuk terima kalimah la ilaha illallah itu. Jadi itulah contoh yang mudah yang saya boleh berikan kepada sahabat-sahabat sekalian dalam kes yang saya kendalikan. Jadi mahkamah bersetuju bahawa ucapan syahadah itu lara, kerana apa yang berlaku ialah selepas dia mengucap dua kalimah syahadah, dia tetap sembahyang cara Buddha dia. Dia tetap sembahyang cara agama lama, agama asal dia. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak berlaku perubahan dalam ibadat dia. Jadi takkanlah kita nak kata orang yang sembah tikong, yim niau apa semua ni masih Islam. Kita tak boleh cakap macam tu. Dan saya percaya tidak ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sanggup untuk mengatakan orang yang menyembah tikong, yim niau, semua berhala semua ni sebagai orang Islam. Tak ada. Tak ada di kalangan kita yang akan kata orang tu orang Islam. Maka kalaulah kita pun tak sanggup nak kata orang tu sebagai orang Islam, kenapa kita menyalahkan mahkamah yang kata dia tu bukan Islam? Sedangkan mahkamah lebih berhak, dan mahkamah melalui satu proses yang cukup ketat sebelum mengisytiharkan seseorang itu bukan Islam. Kenapa kita nak tuduh lawyer yang kendalikan kes itu, dalam kes ni saya lah, sebagai lawyer yang membela orang murtad, sedangkan saya sebagaimana tuan-tuan juga, saya mengkafirkan penyembah berhala. Saya menghukum siapa yang menyembah berhala sebagai bukan Islam. Itu tugas saya, dan itu jugalah yang tuan-tuan akan lakukan kalau tuan-tuan melihat ada orang yang menyembah berhala. Jadi inilah juga yang disebut oleh Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa kita mengkafirkan semua orang yang agama dia selain agama Islam. Ataupun dia kata, atau kita tawakuf, kita stop. Dia ni kafir ke tidak? Kalau kita ragu-ragu, kita belum yakin lagi, kita tak komen apa-apalah, kita tawakuf, kan? Ataupun dia kata kalau kita
membenarkan amalan dia itu dan kita kata dia masih Islam sedangkan amalan dia jelas sebagai bukan agama Islam, maka itu adalah menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Maka dengan sebab itu kita kena ingat bahawa qadhi iyad juga antara ulama yang menyatakan kepada kita bahawa wajib kita menghukum orang bukan Islam sebagai bukan Islam. Kita tak boleh kekalkan dia dengan mengatakan dia masih Islam. Oh, dia masih Islam. Sebab apa? Sebab ego kita. Kita kata oh tak boleh keluar daripada Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama dia, siapa yang keluar daripada Islam, maka hendaklah bunuh dia. Tapi dalam kes ini di Malaysia tidak ada hukuman terhadap orang yang murtad. Tidak ada hukuman. Carilah mana-mana negeri dalam negara kita sekarang ni adakah mana-mana enactment ataupun undang-undang yang diluluskan oleh State Assembly. Kan, bila kita sebut enactment, maknanya ia undang-undang yang diluluskan di peringkat DUN, Dewan Undangan Negeri. Kalau di peringkat Parlimen, kan Parlimen, Dewan Rakyat tu dia diluluskan di situ, kita panggil akta sebagai contoh. Jadi apa yang berlakunya ialah kita mengkafirkan orang yang jelas kekafiran dia. Dan begitulah juga yang disebut oleh Al-Bahuti rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa antara sebab-sebab kekafiran, dia kata aulam yukaffir man dana ay tadayyana bighairil Islam kan nasara. Dia kata antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu kafir ialah apabila dia tidak mengkafirkan orang yang beragama selain agama Islam, seperti agama Nasara. Dia masih tak mau kata orang tu sebagai kafir. Jadi itu akan menyebabkan dia sendiri akan menjadi kafir. Jadi kita nak jaga akidah kita nak jaga Islam kita, maka apabila kita lihat ada orang yang tidak lagi dapat beramal dengan Islam ataupun dia masuk Islam, lepas tu suami dia tinggalkan dia dan kita tengok proses keislaman itu tidak sah, maka kita tidak ada pilihan melainkan mengatakan dia bukan lagi orang Islam. Dia bukan orang Islam, dia non-believer, dia bukan orang yang beriman kepada rukun iman dan seumpamanya. Jadi sebab itu saya percaya bahawa ini antara poin-poin penting yang sahabat-sahabat sekalian perlu consider, perlu pertimbangkan. Baik, maka para ulama mengatakan bahawa untuk kita hukum seseorang tu kafir dalam keadaan dia tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia ada cara dia. Satu orang dia ni tak mau mengkafirkan orang yang kafir. Jadi kita jangan cepat, jangan melatah, jangan tergesa-gesa nak kata engkau sudah kafir sebab engkau tidak mengkafirkan orang kafir. Jangan. Kita biarkan pihak berautoriti, fatwa sebagai contoh mufti, bagi mufti yang buat keputusan, biar Mahkamah Tinggi Syariah buat keputusan sebagai contoh. Maka para ulama mengatakan bahawa antara contohnya ialah orang kafir asli, kan, orang kafir asal, dia memang asalnya tak pernah masuk Islam. Dia ni Yahudi ke, dia Kristian ke, dia Hindu ke, dia Buddha ke, dia agama apa, jelas bahawa dia ni memang agama dia itu, kan, agama dia Buddha, agama dia Hindu, jelas agama dia Kristian. Tetapi tiba-tiba kita masih lagi enggan mengkafirkan dia, kita masih nak kata dia Islam, maka perbuatan itu menyebabkan kita pula yang jadi jatuh kafir. Na'udzubillah. Itu bahaya dia. Jadi kita kena hati-hati dalam perkara yang macam ni. Berkata Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ibn Taymiyah? Imam Ibn Taymiyah kata barang siapa yang tidak mengakui bahawa selepas diutusnya Muhammad maka seseorang itu tidak dianggap muslim. Siapa-siapa saja dia tak terima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh anggap dia muslim. Kita jangan duk pertahan sangat, oh tak boleh dokumen dia Islam. Tak boleh. Kalau dia tak terima Nabi kita, maka dia bukan Islam. Kan, dia bukan Islam. Soal tak ada hukuman itu bukan urusan kita. Kerana tidak ada hukuman itu soal legislators, kan, soal pihak penggubal undang-undang. Itu soal ahli parlimen kita. Itu masalah ahli Dewan Undangan Negeri kita. Kita sebagai orang awam bukan kerja kita, kan? Bukan kerja kita. Itu kerja orang yang menggubal undang-undang. Maka di pihak kita
jikalau seseorang itu tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak akui Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia bukan Islam. Kita tak boleh nak kata dia Islam. Dan barang siapa yang tidak mengharamkan agama Yahudi dan Nasara selepas diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia bukan Muslim. Jadi kewajipan kita mengkafirkan mereka. Jadi kalau ada orang ini dia musyrik, dia melakukan kesyirikan, dia menyembah berhala, kita kena letak dia di tempat yang betul. Kita kena panggil dia sebagai non-Muslim. Kita kena panggil dia sebagai non-believers, sebagai orang bukan mukmin, bukan Muslim. Kita tak boleh berkeras untuk mengatakan dia masih lagi sebagai orang Islam. Jadi ini antara ketetapan yang dibuat oleh para ulama. Kemudian orang yang murtad pula, kan, orang yang murtad dari Islam. Orang yang murtad dari Islam ni dia ada dua, kan? Dia ada dua kategori. Yang pertamanya yang clear, kan, secara jelas, publicly, secara public di hadapan khalayak ramai, dia declare dia kafir. Dia declare dia murtad, dia declare dia sembah berhala dan sebagainya. Maka status dia ini ada sebagaimana orang agama Kristian, orang agama Buddha dan Hindu dan sebagainya, yang mana kita wajib mengkafirkan orang yang jelas menunjukkan kekafiran dia. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, kita jangan ambil tindakan. Kita jangan ambil tindakan. Jangan undang-undang kita ambil letak dalam tangan kita. Kita kena biarkan pihak berkuasa yang menguruskan orang-orang yang macam tu. Kemudian satu lagi, orang yang melakukan sesuatu perkara yang kafir tapi dia sangka dia masih Islam. Dalam hal ni dia ada pembahagian pula, iaitu dia melakukan kekafiran yang jelas dan disepakati tentang kekafiran dia. Maka orang yang tidak mengkafirkan mereka dihukum sebagai kafir selepas ditegakkan hujah kepada golongan itu. Mana kita kena bagi penerangan, kita kena tabayun dulu. Contoh, katalah ada orang Islam, kan, ataupun dia mu'allaf, dia baru masuk Islam, tapi dia pergi sembah berhala. Kita cuba tanya dia, engkau tahu ke engkau buat apa ni? Sembah berhala. Berhala apa? Ini bukan amalan orang Islam. Kan, bila kita dah bagi penerangan, kita dah tabayyun, kita dah bagi hujah dekat dia, dia masih pertahankan apa yang dia buat, maka barulah dihukum orang itu sebagai bukan Islam ataupun kafir ataupun murtad. Jadi itu tugas yang perlu kita lakukan. Kita tak boleh kata dia masih Islam sedangkan kita dah bagi hujah kat dia, sedangkan kita dah bagi segala bukti kepada dia bahawa apa yang dia buat itu sebagai perkara yang membatalkan syahadah dia. Dia masih berkeras. Maka bila ditegakkan hujah kepada dia, dia masih berkeras, maka kita wajib mengkafirkan dia. Kemudian Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia bagi contoh. Dia kata contohnya orang yang berfahaman wahdatul wujud, kan, wahdatul wujud ataupun hululiyah dan seumpamanya. Orang-orang macam ni sebagaimana orang Kristian. Dia kata maka mereka ni bukan Islam. Dan begitulah juga yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dia ni ulama besar dalam bidang tafsir. Apa kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala? Dia kata setiap orang yang dihukum oleh syariat tentang kekafiran dia, wajib bagi kita mengkafirkan orang itu. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir kerana mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan pengkafiran itu dilakukan apabila telah tetap baginya akan kekafirannya berdasarkan kepada dalil syar'i. Mana ada evidence lah. Kita tak boleh tuduh kata orang tu kafir sedangkan kita tak ada bukti, tak ada evidence, kan, tak boleh. Kita buat apa pun kena ada bukti, kena ada evidence. Sebab Islam ni satu agama hujjah, satu agama dalil. Tapi ada orang ni dia tak mau dalil. Ni pun satu masalah juga, kan. Dalil-dalil ni dia tak mau. Level macam tu tak apalah, kita tinggal lah. Orang yang tak mau dalil, tak mau bukti, tak mau evidence ni kita tinggal lah orang macam tu. Yang penting kita mengamalkan Islam berdasarkan kepada evidence, kan, concrete evidence, kan. Kita kena ada bukti yang kukuh, bukti yang kuat. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa pengkafiran tu dilakukan selepas terbukti, selepas kita tabayun dulu. Itu antara perkara yang kita perlu lakukan. Dan begitulah juga ulama-ulama dalam Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiyah wal Ifta', kan, kerajaan Arab Saudi.
dalam fatwa itu ditanya kepada jawatan kuasa Lajnah Daimah tentang hukum orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Lalu apa jawapan jawatan kuasa Lajnah Daimah lil Buhuth al Ilmiah wa Ifta'? Dia kata bahawa sesiapa yang tetap kufur dia, wajib untuk kita meyakini akan kekufuran dia, menghukum kafir terhadap dia, dan ulil amri menegakkan hukum orang murtad kepada yang bersangkutan apabila tidak bertaubat. Tapi negara kita ni tak adalah kan, buat masa ni belum ada mana-mana negeri hukuman kepada orang yang murtad. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah tetap kekafirannya, maka dia kafir, kecuali kalau dia ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, kita jangan cepat kata dia kafir. Kita kena settle dulu yang kita ragu-ragu tadi, supaya selesai apa benda yang meragukan kita. Jadi kita kena dapatkan bukti, dapatkan penerangan supaya kita tidak tersilap dalam menghukum seseorang itu. Kemudian kita tengok pula contohnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala. Dia ditanya tentang dhabit, tentang parameter. Kita buat apa mesti ada dawabit, kena ada parameters kan. Kita nak kafirkan orang bukan mudah-mudah, bukan secara sembrono, bila tak sama aliran dengan kita je terus dikafirkan orang tu, disesatkan. Itu bukan cara orang Islam kan. Orang Islam mesti ada bukti kukuh kan, mesti ada keterangan yang kukuh, barulah kita keluarkan sesuatu hukum. Maka Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dia ditanya tentang apa dia parameters, dawabit, mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, seperti Ibn Sina. Ibn Sina ni kan dulu saya pernah buat kuliah, ulama-ulama pun membahaskan tentang status Ibn Sina ni macam mana kan. Jadi apa kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi? Dia kata contohnya ada orang kata aku tidak mengkafirkan Ibn Sina sebab bagi aku dia seorang Muslim kan. Jadi ulama-ulama Islam pun berbeza pendapat tentang keadaan Ibn Sina. Maka dia menyebut, dia kata apabila dia ada kesamaran, dia tidak tahu keadaan Ibn Sina, maka dia tidak dikafirkan. Pasal apa? Sebab dia tak jelas. Siapa yang yakin akan kesilapan Ibn Sina dan bagi dia ilmu dia kesilapan Ibn Sina itu menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, maka sebab itu kita boleh tengok ada fatwa-fatwa sebahagian ulama yang mengkafirkan Ibn Sina. Tapi kita di Malaysia ini, pihak berkuasa agama kita di Malaysia tidak ada yang mengeluarkan hukuman ataupun fatwa mengatakan Ibn Sina itu sebagai terkeluar daripada Islam. Malah kalau saya tidak silap, mufti wilayah persekutuan pernah mengeluarkan satu satu keputusan bahawa kita bersangka baik kepada kesilapan yang dibuat oleh Ibn Sina, dan mufti wilayah juga mengeluarkan satu keputusan bahawa sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dan ulama-ulama lain bahawa Ibn Sina telah bertaubat di atas kesilapan-kesilapan dia. Tapi ini contoh bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bagaimana ada individu ataupun tokoh tertentu yang mana orang Islam berbeza pendapat sama ada dia ni Islam ataupun tidak. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa penting kita tabayyun terlebih dahulu. Kita jangan mudah mengkafirkan orang, dan pada masa yang sama kalau jelas dia kafir, maka wajib kita kafirkan dia. Kemudian para ulama juga mengatakan bahawa ada golongan yang kedua. Kalau dia melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan tu ulama berbeza pendapat sama ada benda tu kafir ataupun tidak, maka dibolehkan kita untuk tidak mengkafirkan dia. Sebagai contoh, kesalahan sengaja meninggalkan solat. Sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, ulama Hanabilah sebagai contoh, ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan bahawa sesiapa yang sengaja tinggalkan solat, maka dia kafir. Tetapi mazhab kita di Malaysia, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa sesiapa yang sengaja meninggalkan solat itu adalah dosa besar, tapi dia masih dianggap sebagai seorang Islam. Jadi kalau ada di kalangan kita yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sembahyang, maka dia tidak jadi kafir. Kerana isu meninggalkan solat membatalkan syahadah ataupun tidak, itu antara perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kemudian orang tanya, lawyer-lawyer yang buat kes-kes ni tak berdosa ke? Kan dia bantu orang yang murtad, orang yang nak keluar Islam.
Sebagaimana yang saya sebut di awal kuliah tadi, kita lihat apa yang dia buat. Kalau dia termasuk dalam ar-ridha bi kufrin kufrun, kan, ar-ridha bi ma'siyatin ma'siyatun. Kalau dia redha dengan kekufuran, contohnya dia redha, dia suka klien dia sembah berhala, dia suka klien dia ni mensyirikkan Allah Ta'ala, dia suka, dan dia tak suka klien dia ni berada dalam Islam, maka lawyer yang macam tu, betul lah, dia redha dengan kekufuran, maka ulama kata dia kufur, na'udzubillah. Tapi kita janganlah tuduh bahawa lawyer yang buat kes pengisyaran keluar Islam dan sebagainya itu, kita terus sangka buruk dia kepada dia bahawa dia memang bersekongkol dengan perbuatan menyembah berhala. Tak boleh, kan? Kalau semua lawyer yang handle kes bunuh dianggap sebagai bersubahat dengan jenayah membunuh, kalau semua lawyer yang mengendalikan kes dadah dianggap sebagai bersubahat dengan jenayah dadah, maka kalau macam tu tak adalah lawyer yang baik-baik yang sanggup untuk menjadi peguam, untuk sanggup mewakili pihak yang tertuduh, sedangkan pihak yang dituduh belum tahu lagi dia benar-benar bersalah ataupun tidak. Kan, a person is innocent until proven guilty. Seseorang tu dianggap sebagai innocent, sebagai tidak bersalah, kan, sehinggalah terbukti dia telah bersalah. Jadi kita tak boleh terus hukum orang tu sebagai bersalah. Saya bagi contoh pengalaman saya sebagai lawyer dalam criminal cases, dalam criminal litigation. Kita buat kes criminal litigation ni. Saya bagi contoh kenapa perlu ada peguam, kan? Kenapa perlu ada peguam, dan kita tak boleh kita nak pukal semua peguam ni bersubahat dengan jenayah, pukal semua peguam ni tipu orang, tak boleh. Ada peguam baik, ada peguam jahat, sama dengan doktor, sama dengan engineer, sama dengan cikgu, sama dengan politician, pemimpin, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita tak boleh secara pukal kata orang tu jahat. Saya bagi contoh, kes yang saya kendalikan, kes bunuh, kan, mangsa tu ditikam berkali-kali, dan dalam postmortem menunjukkan bahawa dia ditikam dengan senjata yang macam gunting, tetapi polis tidak menjumpai apa-apa senjata yang macam gunting ataupun yang macam gunting, tak ada. Yang polis jumpa adalah pisau. Jadi sedangkan postmortem menunjukkan bahawa senjata yang digunakan tu macam seperti gunting. Dia tumpul kiri kanan. Tiba-tiba senjata yang dijumpai adalah pisau. Jadi ini contoh bagaimana wujud keraguan. Apakah klien kita yang membunuh? Adakah klien kita yang menyebabkan kematian mangsa, atau ada penjenayah lain, ada pihak lain yang menyebabkan kematian mangsa? Dalam hudud pun macam tu, dalam kesalahan hudud. Jikalau ada keraguan, maka kita tidak boleh menghukum seseorang. Jadi ini adalah Islam, dan sama sebagaimana undang-undang civil, kan, undang-undang barat pun, jikalau ada keraguan, maka kita tak boleh mensabitkan pertuduhan itu. Sebab dalam undang-undang barat pun kita menggunakan beban bukti seperti beyond reasonable doubt, kan, melampaui keraguan yang munasabah. Jadi kalau ada reasonable doubt, kalau ada keraguan yang munasabah, maka perlu dilepaskan dan dibebaskan tertuduh itu. Jadi itu perkara yang kita perlu faham. Sama sebagaimana barang bukti, kan, barang bukti dia tak boleh tampered with, tak boleh ada orang kacau exhibit. Sebab itu siapa yang tahu exhibit tu kena kacau ke, diganggu, dibuka dan sebagainya? Lawyer yang tahu. Orang-orang awam, layman, walaupun dia tu pakar dalam bidang perubatan, dia engineer yang hebat dan sebagainya, tapi dia tetap layman dalam bidang legal, dalam bidang undang-undang. Dia memang pakar dalam bidang perubatan, dia mungkin cardio, dia mungkin gynae, dia mungkin surgeon, kan, dia pakar dalam bidang dia engineer dalam bidang mechatronic, dalam bidang civil engineering dan sebagainya, dia pakar dalam bidang dia. Tapi bila masuk mahkamah, dia jadi layman. Dia tak tahu tentang exhibit, dia tak tahu tentang macam mana tampered with, kan, exhibit yang telah dikacau, yang telah diganggu. Dia tak tahu tentang
chain of evidence kan, dia tak tahu rantaian keterangan. Jadi yang tahu tentang break in chain of evidence, yang tahu tentang putus tak putusnya rantaian keterangan dan sebagainya adalah lawyer. Maka sebab itu kita tak boleh tuduh bahawa kalau lawyer tu dia jadi peguam bela kes rogol, kes bunuh, kes rompak, maka dia jahat sebab bersubahat dengan jenayah. Tak boleh kan. Kita tak boleh anggap lawyer yang mewakili kes murtad, kes pengisytiharan agama bukan Islam dan sebagainya sebagai lawyer yang bersubahat dengan orang kafir. Tak boleh kita buat tuduhan macam tu. Jadi lawyer tugas dia ialah memastikan hak orang yang dituduh, hak pihak yang terlibat itu terjamin sebagaimana yang ada dalam enactment. Jadi kalau orang tu dia tak tahu apa-apa, dia layman, dia pergi ke mahkamah, maka dia tak tahu hak dia apa. Dia tak tahu tentang examination in chief, dia tak tahu pemeriksaan utama, dia tak tahu tentang cross examination, dia tak tahu macam mana nak soal balas saksi, dia tak tahu. Jadi yang tahu tentang benda-benda macam ni, nak tanda exhibit, nak tanda ID ke, nak tanda P ke, kita nak challenge ke, kita tak mau challenge ke, kita nak letak version defendant ataupun tidak semasa cross examination plaintiff dan sebagainya, lawyer yang tahu kan, sebab lawyer hari-hari tu kerja dia. Jadi tidak adil kalau kita kata bahawa kes pengisytiharan status agama ni kita kata tak boleh lawyer mewakili. Itu adalah satu pendapat yang pada saya tak bersetujulah. Saya tak bersetuju. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, Sekandah 845, apa yang berlakunya ialah kita akui bahawa ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Contohnya pihak berkuasa agama negeri, contohnya Jabatan Agama Islam Negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri, sebahagian di kalangan mereka menganggap bahawa kes pengisytiharan keluar Islam ataupun kes menentukan status agama ni kita kena drag sebagai contoh, kena bagi dia lambat, supaya dia kemudiannya dia akan rasa fed up ataupun give up ataupun dia rasa tak mau dah untuk teruskan kes tersebut. Jadi ini antara contoh-contoh yang saya perlu bagi penjelasan. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, jumhur ulama berpendapat bahawa kalau orang murtad, ni saya bagi contoh murtad tau, orang yang murtad, kalau orang yang murtad sebagai contoh, maka jumhur ulama, majority Islamic jurists mengatakan bahawa dia disuruh bertaubat sama ada 3 kali ataupun 3 hari kan. Diberi peluang 3 hari ataupun 3 kali, sekejap je kan. Selepas tu kalau dia masih tak mau bertaubat, selepas diberi peluang 3 kali taubat, disuruh 3 kali istitabah, dalam proses istitabah tu 3 kali ataupun 3 hari dia masih tak mau bertaubat, kita dah bagi hujah, dah bagi dalil, dah bagi penerangan, dah bagi bimbingan, dia tetap tak mau, maka hukum dia bukan Islam kan. Hukum dia bukan Islam. Kita kena tegas. Orang Islam macam mana? Orang bukan Islam macam mana? Jadi jumhur ulama kata 3 hari ataupun 3 kali je. Kita jangan buang masa. Kita ni kadang-kadang kita nak drag 1 tahun, 2 tahun kita nak drag. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tak bersetuju dengan cara macam tu sebab kita perlu akui Jabatan Agama Islam Negeri, mana-mana negeri lah, saya tak spesifik negeri yang tertentu, tapi mana-mana negeri ataupun Majlis Agama Islam, mana-mana negeri sekalipun, kita perlu jujur sama ada kita mampu ataupun tidak mampu untuk mengendalikan kes-kes yang macam ni. Kita tahu sahaja ada satu orang dia nak keluar Islam, ataupun satu orang dia kata dia bukan lagi orang Islam, ataupun satu orang kata dia Islam dia tidak sah. Cuba tepuk dada, tanya diri masing-masing, berapa ramai pegawai-pegawai jabatan agama ataupun Majlis Agama Islam yang pergi melawat ke rumah orang yang terlibat, tanya apa masalah yang dia alami, apa bantuan yang diperlukan dan sebagainya. Pengalaman peribadi saya apabila saya mengendalikan kes-kes seperti ini, kita dapati bahawa ada kes hampir dah 1 tahun, hampir 1 tahun kes di mahkamah syariah, tapi 1 kali pun Jabatan Agama tidak menziarahi rumah orang yang terlibat, tidak melawat, tidak melihat keadaan, tidak siasat, tengok sendiri dengan mata kepala apa yang ada di rumah tu, apa yang berlaku kepada mereka. Ini pengalaman saya
Kan, ini pengalaman saya. Jadi ini yang kita perlu tepuk dada tanya diri kita sendiri. Kita nak bagi sampai 12 kali sesi runding cara, tambah lagi 12 kali sesi runding cara sampai 24 kali dan sebagainya. Soalnya kita mampu ataupun tidak melakukan perkara sedemikian. Sedangkan dah 1 tahun pun masih ada jabatan agama yang 1 kali pun tak mampu nak pergi ziarah orang-orang yang terlibat. Jadi ini contoh masalah-masalah yang kita alami dalam negara kita ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ini antara isu-isu yang berlaku di peringkat Jabatan Agama Islam negeri-negeri dan juga yang berlaku di peringkat Majlis Agama Islam negeri-negeri tanpa saya menyentuh mana-mana negeri. Baik, kemudiannya ialah kenapa penting kita mengkafirkan orang yang kafir? Jawapan dia kerana dia melibatkan hukum-hukum lain yang kita sebut di awal tadi. Antaranya apabila dia meninggal dunia, kat mana kita nak tanam dia? Takkan kita nak solat jenazah, kita nak uruskan jenazah dia, kita nak doakan dia, kita nak tanam dia di tanah perkuburan orang Islam. Sedangkan penduduk kampung semua tahu, walaupun IC dia, dokumen dia menunjukkan dia Islam, tapi satu kampung tahu bahawa dia tu menyembah berhala. Jadi ini antara perbalahan yang sentiasa berlaku dalam masyarakat kita. Keluar dan surat khabar, berebut mayat dan sebagainya, amat memalukan. Semasa dia hidup, kita tak ziarah dia pun. Semasa dia hidup, kita tak buat apa pun. Kita tak mampu pun. Kita tak ada pegawai pun. Tak ada kaki tangan yang cukup pun untuk mengambil tahu tentang kes-kes macam ni. Tapi bila berlaku kematian, maka berlaku perebutan mayat. Ini sangat memalukan. Jadi apa pandangan? Orang ramai tengok macam mana orang kampung dia yang selama ni menyembah berhala, tiba-tiba kita nak semayang mayat dekat dia. Kita nak doa untuk dia, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita nak doa macam tu. Tak tergamak kita nak doa. Sebab kita tahu bahawa dia hidup bukan dengan cara hidup orang Islam. Samalah juga kenapa penting kita declare seseorang itu agama sebenar dia. Dia sebenarnya Islam ke bukan Islam? Sebab kita tak mahu kan tunjuk Islam ni satu agama yang zalim kan. Kita biarkan orang tu terkontang-kanting, gantung tak bertali, lantak dia lah, kita sapu bawah kapet kan. Orang macam ni tak apalah, ikut dia lah nak jadi apa pun. Tak boleh kan. Kalau kita sendiri tak mampu nak jaga dia, dah berapa banyak kes orang Islam yang berkahwin dengan perempuan-perempuan yang convert, mu'allaf ni, yang revert. Dia bangsa Cina ke, dia bangsa India dan sebagainya. Dia ingat bila dia masuk Islam, dia boleh hidup aman dan damai di bawah kepimpinan satu lelaki Islam. Tapi rupa-rupanya lelaki Islam ni kaki mabuk, lelaki Islam ni makan babi, lelaki Islam ni minum arak, berjudi kan, tidak membimbing dia ke arah Islam. Hidup 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun, diceraikan perempuan yang mu'allaf tadi. Siapa yang nak jaga perempuan ni? Kan, lelaki dia menzalimi dia. Malangnya lelaki yang menzalimi dia adalah orang Islam. Kan, tetapi tidak beramal dengan amalan orang Islam. Siapa nak jaga dia? Para pendakwah NGO nak jaga dia? Tak ada. Kan, jabatan agama nak jaga dia? Tak ada. Dekat 1 tahun pergi ziarah, tak ada ziarah pun. Kan, majlis agama nak jaga dia? Tak ada. Sebab kita kekurangan tenaga. Saya bukan nak buruk-burukkan pihak berkuasa agama, saya bukan nak buruk-burukkan saudara seagama saya, dan saya bukan nak buruk-burukkan agama saya sendiri. Tapi kita perlu mengakui itulah realiti yang berlaku dalam negara kita. Jadi kalau kita tak mampu nak yakinkan dia dengan Islam, kita dah bagi nasihat dekat dia, ada runding cara, pakar-pakar yang telah, ini semua tokoh-tokoh ni, pihak berkuasa agama lantik tokoh-tokoh pendakwah negara sebenarnya untuk menjadi perunding cara, untuk pujuk, untuk bagi nasihat, untuk bimbing. Kalau mereka masih lagi belum mau menerima Islam, percayalah sebagaimana Nabi SAW gagal untuk mengislamkan, untuk membawa bapa saudara yang sangat dia kasihi, dan Allah Ta'ala sendiri recognize, mengiktiraf benda ni, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Maka apatah lagi orang yang macam kita ini. Jadi mudah-mudahan saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sebagai kesimpulan, apa yang saya nak ulangi ialah, yang pertamanya ialah peguam yang mengendalikan kes, dia memudahkan perjalanan kes, dia membantu mahkamah
termasuk menyediakan dokumen, menyediakan affidavit keterangan dan sebagainya. Hakim tak larat nak tulis semua, jadi kita bantu. Jadi tugas peguam itu memudahkan perjalanan kes. Jadi kita tak boleh secara pukal. Saya akui ada peguam yang tak bagus, tapi jangan secara pukal kita kata semua peguam tu jahat. Jadi peguam tugas dia memudahkan perjalanan kes, dan peguam juga memastikan bahawa walaupun orang tu penjenayah sekalipun, dia orang jahat sekalipun, dalam Islam dia tetap ada hak dia. Dalam mahkamah pun penjenayah ada hak dia, tertuduh ada hak dia. Maka siapa yang nak pastikan hak-hak ini? Peguamlah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu tahu bahawa setiap dokumen perlu menunjukkan status agama sebenar. Jadi kita tak mahu ada orang yang menyembah berhala tapi dia bawa dokumen yang menunjukkan dia beragama Islam. Bermakna dokumen itu palsu. Kan dokumen itu dokumen yang tidak benar. Adakah kita nak biarkan orang yang bawa dokumen yang menunjukkan dia Islam tapi dia semayang cara bukan Islam? Saya tak reda dan saya tak rela keadaan itu berlaku, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga sependapat dengan saya. Dan yang ketiganya, proses untuk mengisytiharkan orang tu bukan Islam bukan satu proses yang berlaku sehari semalam. Dia banyak peringkat, ada 90 hari, ada 180 hari, proses runding cara, proses menentukan status agama, proses istitabah, kan bagi nasihat dan sebagainya. Maka selepas semua perkara ini dibuat dan tak dapat diselamatkan akidah orang ini, barulah Mahkamah Syariah declare, isytiharkan orang itu sebagai bukan lagi orang Islam. Jadi jangan salah faham. Kita bukan reda, kita bukan galakkan orang tu murtad, tidak. Tapi kita dah usaha dah nak pastikan dia ni Islam, tapi nampaknya dia bukan Islam, maka tidak ada cara lain. Mahkamah perlu mengikuti sebagaimana fatwa-fatwa yang saya sebut tadi. Kalau jelas dia kafir, maka wajib kita mengkafirkan orang yang kafir. Kalau kita boleh mengatakan penyembah berhala itu sebagai kafir, kenapa hakim tidak boleh mengatakan penyembah berhala itu kafir? Kenapa peguam tidak boleh berhujah di mahkamah untuk mengatakan bahawa penyembah berhala itu sebagai kafir? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada fitnah, kemudaratan dan bahaya di dunia maupun di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okey dah. Okey.